Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pagi ini cikgu akan bincangkan tentang tajuk ledger di tingkatan 4. Di akhir sesi pengajaran hari ini, murid dapat mengenal pasti bahagian debit dan kredit dalam ledger dengan betul. Kedua, menerangkan peraturan mencatat urus niaga dengan betul. Dan ketiga, mengenal pasti akaun yang terlibat bagi sesuatu urus niaga. Baik, objektif pertama ialah untuk mengenal pasti bahagian debit dan kredit dalam ledger. Okey, ini kita boleh kaitkan dengan persamaan perakaunan di mana aset sama dengan liability tambah ekuiti pemilik tambah hasil tolak belanja. Okey, kita lihat di sini aset berada di sebelah kiri, manakala liability, ekuiti pemilik dan hasil berada di sebelah kanan. Okey, dan belanja bersifat negatif. Jadi kita bawakan belanja ke sebelah kiri. Jadi sifat belanja nanti dia akan sama dengan sifat aset. Okey, ini adalah kesan dalam ledger. Kita akan lihat bagaimana persamaan ini memberi kesan terhadap ledger. Okey, ini contoh ledger. Okey, di sebelah kiri adalah sebelah debit, sebelah kanan adalah sebelah kredit. Okey, kita lihat ledger yang pertama iaitu ledger aset. Contoh ledger aset ialah perabot. Okey. Bagi pertambahan aset, ia akan berlaku di sebelah debit, manakala pengurangan aset akan berlaku di sebelah kredit. Okay, kita lihat pula ledger berkaitan dengan liability. Okay, contoh di sini adalah akaun belum bayar. Okay, jadi pertambahan liability akan dicatat di bahagian kredit, manakala pengurangan liability kita akan catat di sebelah debit. Okay, ini merujuk kepada persamaan perakaunan. Baik, kita lihat contoh yang ketiga iaitu berkaitan akaun ekuiti pemilik. Okey, iaitu akaun modal. Okey, akaun modal, pertambahan modal dicatat di bahagian kredit. Okey, tetapi pengurangan modal kita akan catat dalam akaun ambilan di sebahagian debit. Okey, kerana apa? Akaun ambilan ni merupakan akaun kontra, akaun yang mengurangkan jumlah modal. Okey, jadi modal bertambah di sebelah kredit. Modal berkurang kita akan catat dalam akaun ambilan di sebelah debit. Baik, okey, sekarang kita lihat pada contoh akaun hasil. Okey, akaun hasil contohnya akaun sewa diterima. Okey, akaun hasil masih sama seperti sifat liability dan ekuiti pemilik di mana pertambahan akan dicatat di bahagian kredit di sebelah kanan. Tetapi bagi akaun hasil kita tidak ada pengurangan ya. Okey. Dan seterusnya kita lihat akaun belanja. Okey, akaun belanja, contoh akaun belanja ialah sewa. Tadi hasil sewa diterima. Okey, untuk belanja sewa. Sewa ini maksud sewa yang dibayar. Okey, jadi sewa sifatnya tadi cikgu kata dia sama dengan aset. Okey. Jadi pertambahan belanja akan direkod di sebelah debit dan bagi akaun belanja juga pengurangan tidak ditunjukkan dalam ledger yang sama. Baik, kita lihat objektif yang kedua iaitu peraturan mencatat urus niaga dalam ledger. Okay. Urus niaga yang diberikan adalah pada April 2 hari bulan. Okay. Perniagaan membeli 2 buah rak pameran secara kredit daripada kedai perabot Deco berjumlah RM5,700. Okay. Ini berkaitan dengan contoh yang cikgu berikan dalam perbincangan sebelum ni ya, iaitu urus niaga berkaitan dengan kedai alat tulis Didi. Okey, kedai alat tulis membeli rak pameran. Jadi pembelian rak pameran ni adalah berkaitan dengan pembelian perabot iaitu pembelian aset bukan semasa. Okey, setiap urus niaga memberi kesan kepada dua ledger sekurang-kurangnya. Cikgu ulang, setiap urus niaga memberi kesan sekurang-kurangnya kepada dua ledger. Okey. Satu ledger akan memberi kesan di bahagian debit dan satu ledger lagi akan memberi kesan di bahagian kredit. Okey, dia tak boleh ada dua-dua kesan di bahagian debit sahaja ataupun dua-dua kesan di bahagian kredit sahaja. Itu konsep catatan bergu. Dia mesti ada satu di debit, satu di kredit. Okey, kita lihat
Keyword yang pertama iaitu rak pameran. Rak pameran berkaitan dengan ledger perabot. Jadi kedai alat tulis didi tadi membeli rak pameran adalah membeli perabotnya lah. Okey. Perabot iaitu aset. Okey, aset kepada perniagaan. Okey, yang kedua dia membeli secara kredit iaitu secara hutang daripada kedai perabot Deco. Okey, maksudnya liability. Okey. Jadi kita tunjukkan account liability tadi atas nama kedai perabot Deco iaitu account belum bayar bagi barang ataupun bagi aset bukan semasa. Okey. Baik, catatannya kita akan catat berdasarkan tarikh. Okey, pada tarikh April 2 hari bulan kita masukkan tarikh bagi bahagian perabot bertambah di sebelah debit. Kita catatkan tarikh dan juga hutang bertambah ataupun liability meningkat. Liability bertambah, kita catat sebelah kredit, kita letakkan tarikh. Okey, kemudian butiran. Okey, butiran bagi perabot kita catatkan nama kedai perabot Deco. Kerana perabot tadi diperoleh secara hutang, secara kredit daripada kedai perabot Deco. Okey, manakala dalam kedai perabot Deco, dalam ledger kedai perabot Deco, kita catatkan butiran dia sebagai perabot iaitu liability meningkat disebabkan pembelian perabot secara hutang. Okey. Dan jumlah amount yang ditunjukkan dalam kedua-dua ledger mesti sama iaitu 5,700. Ditunjukkan kedua-dua akaun yang sama. Okey. Jadi ini adalah konsep persamaan perakaunan. Pertambahan di bahagian aset bahagian debit sebelah kiri bersamaan dengan pertambahan liability di sebelah kanan, sebelah kredit. Baik, objektif yang ketiga iaitu mengenal pasti akaun terlibat dalam urus niaga. Okay, sekarang kita lihat urus niaga iaitu pada tarikh April 3 hari bulan membeli barang niaga secara kredit daripada pembekal Hasani Edar berjumlah RM6,300. Apakah akaun yang terlibat di sini? Okey, yang pertama kita ada dua ledger yang berkaitan mesti disediakan. Okey, kita namakan ledger tersebut berdasarkan bagi catatan di bahagian debit dan juga kredit seperti yang contoh yang saya sebutkan tadi. Okey, kemudian kamu lihat keyword dia barang niaga. Barang niaga ni merujuk kepada akaun apa? Okey, barang niaga merujuk kepada akaun belian. Okey. Yang kedua ialah pembekal Hasani. Bila pembekal Hasani, kita lihat di sini pembelian barang niaga tadi secara kredit. Jadi pembekal Hasani adalah akaun yang kedua iaitu akaun belum bayar bagi barang niaga. Okey. Kemudian kita buat catatan. Okey, catatan bila belian tadi, belian adalah berkaitan dengan akaun belanja. Manakala pembekal Hasani merupakan liability. Jadi pertambahan belanja iaitu belanja barang niaga kita akan rekod di sebelah debit. Okey, manakala pertambahan liability kita akan rekod di sebelah kredit. Okey, kita catatkan tarikh. Kedua-dua tarikh pada bahagian debit dan kredit. Kemudian bagi akaun belian kita catatkan nama pembekal Hasani Edar. Manakala butiran bagi akaun pembekal Hasani Edar kita catatkan butiran belian. Okey, kemudian kita masukkan jumlah RM6,300 pada kedua-dua bahagian ledger tersebut. Jadi cikgu harap kamu boleh faham bagaimana kita nak mencatat akaun secara catatan bergu iaitu satu bahagian di debit, satu akaun lagi di bahagian kredit. Yang kedua, kita akan catat berkaitan dengan kesan bagi akaun aset, liability, ikuti pemilik, hasil dan belanja di mana memberi kesan di bahagian debit ataupun di bahagian kredit. Jadi setiap urus niaga mesti ada dua kesan sekurang-kurangnya. Okey, kita pergi kepada tugasan. Berikut merupakan urus niaga bagi kedai roti Mimi bagi bulan Jun 2020. Okey. Jun 1 hari bulan membeli sebuah ketuhar secara kredit daripada kedai elektrik Seng bernilai RM3,650. Ini catatan urus niaga ini berkaitan apa? Berkaitan membeli sebuah ketuhar secara kredit. Okey. Kedai roti Mimi membeli ketuhar
Ini bermaksud pembelian aset bukan semasa. Okey, kita lihat tarikh yang kedua iaitu Jun 2 hari bulan, membeli 100 kg tepung secara kredit daripada pembekal Zul bernilai RM200. Jadi, kedai roti Mimi membeli 100 kilo tepung. Untuk apa sebenarnya ni? Bermaksud untuk dijadikan bahan kedai roti Mimi menghasilkan roti. Jadi, ini adalah barang niaganya lah. Okey, jadi kamu perlu sediakan ledger yang berkaitan berdasarkan urus niaga ini seperti yang cikgu terangkan tadi. Kamu kena lihat akaun yang terlibat dan kesan dalam akaun tersebut. Okey. Sekian sahaja pembelajaran untuk hari ini. Cikgu ucapkan selamat belajar dan selamat mengulang kaji. Terima kasih. Jumpa lagi.